Assalamualaikum, bertemu kembali dalam sesi PDPR Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Pada hari ini kita akan belajar menyatakan maksud pantun. Sedikit pengenalan mengenai pantun. Pantun mempunyai pelbagai bentuk iaitu ada pantun 2 kerat, ada pantun 4 kerat, ada pantun 6 kerat dan ada pantun 8 kerat. Walau bagaimanapun pada hari ini kita akan belajar menyatakan maksud pantun 4 kerat. Apa dia pantun 4 kerat ini? Mari kita lihat bersama-sama. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pantun 4 kerat, kamu bolehlah membaca buku teks muka surat 66 dan 67. Di sini cikgu akan terangkan maksud pantun 4 kerat yang terdapat dalam buku teks. Mula-mula kita baca dulu pantunnya iaitu anak muda mencari rotan, rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Pantun ini merupakan pantun 4 kerat. Ia dikatakan pantun 4 kerat kerana mempunyai 4 baris iaitu baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga dan baris yang keempat. Pantun 4 kerat pula terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian yang pertama kita kenali sebagai pembayang maksud dan bahagian kedua, baris yang ketiga dan keempat kita kenali sebagai maksud pantun tersebut. Kalau kamu lihat dalam pantun ini, maksud pantun ini ialah terkandung pada baris yang ketiga dan yang keempat. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Ataupun kalau dalam bentuk penulisan, kita boleh tulis seperti ini. Maksud pantun ini ialah kita hendaklah sentiasa berhati-hati semasa mengambil peralatan sukan di stor sukan agar diri kita selamat dan tidak tercedera. Kamu lihat dalam gambar ni, murid-murid berhati-hati ketika mengambil peralatan di stor sukan bagi memastikan diri mereka selamat. Seterusnya, mari kita lihat buku aktiviti muka surat 72. Arahannya, baca pantun, kemudian padankan pantun dengan gambar. Di sini ada 3 rangkap pantun, yang pertama, kedua dan yang ketiga. Dan kamu perlu sesuaikan dengan gambar di sebelahnya. Dan mari kita baca dahulu pantun ini. Jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur, janganlah culas. Loceng rehat, sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Maksud pantun ini terkandung pada baris yang ketiga dan yang keempat. Loceng rehat, sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Sekarang kamu boleh padankan yang mana gambar ni berkaitan dengan pantun yang pertama. Okey, siap? Seterusnya pantun yang kedua. Orang dilihat menenun satin, satin disebut satin Itali. Waktu rehat pergi ke kantin, jangan berebut ketika membeli. Maksud pantunnya ialah waktu rehat pergi ke kantin, jangan berebut ketika membeli. Gambar yang mana? Cuba kamu sesuaikan. Okey, bagus. Seterusnya, pantun yang ketiga. Simpan berangan di dalam peti, enak buahnya dimakan santai. Tatang pinggan berhati-hati, bimbang isinya tumpah ke lantai. Maksudnya, tatang pinggan berhati-hati, bimbang isinya tumpah ke lantai. Cuba pilih gambar yang mana satu. Okey, bagus. Semuanya telah siap. Sekarang kita beralih kepada muka surat 73. Arahannya, baca pantun kemudian nyatakan maksud pantun. Ada 3 rangkap pantun di sini. Mula-mula kita akan lihat rangkap yang pertama dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Hinggap kenari di dahan kerdas, mendengar merdunya suara terkukur. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Yang mana satu maksud pantun? Siapa masih ingat? Bagus. Baris yang ketiga, usah berlari di dalam tandas. Dan baris yang keempat, licin lantainya nanti tersungkur.
Maksudnya kita dilarang berlari di dalam apa tadi? Tandas kerana apa? Kerana lantainya yang licin boleh menyebabkan kita terjatuh. Boleh menyebabkan kita terjatuh ataupun tersungkur. Tersungkur ni maksudnya terjatuh lah. Cikgu tulis di sini terjatuh. Masa menulis, jangan lupa ya. Titik, noktah setelah habis ayat. Seterusnya, pantun yang kedua. Mencari lokan berpanas terik, berlumpur lengan tidaklah malu. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Maksudnya ialah kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Kita hendaklah pastikan apa tadi? Bagus. Tangan kering sebelum menekan suis elektrik. Kenapa kena pastikan tangan kering sebelum menekan suis elektrik? Kalau tangan basah, nanti boleh menyebabkan terkena kejutan elektrik. Bahaya. Seterusnya, rangkap yang ketiga. Pergi ke latar membawa joran, umpan dijaga dengan cermat. Kalau kita mengikut peraturan, di mana jua pasti selamat. Maksudnya, kalau kita mengikut peraturan, di mana juga pasti selamat. Maksudnya ialah kita hendaklah sentiasa mengikut peraturan supaya selamat. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.